Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu kejutan besar kepada UMNO di seluruh Malaysia dan sudah pasti kepada Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Satu kejutan yang besar hari ini setelah seramai hampir ataupun mungkin melebihi 50 orang telah meninggalkan PAS dan seorang ketua bahagian. Satu berita yang mengejutkan di mana seorang ketua pemuda UMNO telah meletakkan jawatan disebabkan hilang kepercayaan dari kepimpinan tinggi UMNO, kepimpinan tertinggi UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita semua sudah tahu bahwa ini adalah perkara yang paling mengejutkan. Dan adakah ini juga boleh diiktirafkan mereka menarik sokongan kerajaan perpaduan? Berita bertarik 17 Desember 9.29 malam. Tapi sebelum saya teruskan dan sebelum saya meneruskan hujah ini, siapa yang meletak jawatan dan di mana, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Zul Amali letak jawatan sertai PAS. Ini pasti mengejutkan Presiden UMNO dan juga menggembirakan Hadi Awang, sebab seorang lagi ataupun beberapa kumpulan lagi telah menyertai PAS. Hilang kepercayaan terhadap kepimpinan tertinggi UMNO, Ketua Pemuda UMNO bahagian Seremban, Zul Amali Husin, bertindak meletakkan jawatan dan keluar daripada parti itu dengan menyertai PAS. Turut mengikut jejaknya ialah seramai 50 ahli jawatan kuasa dan ahli biasa, khususnya daripada cawangan UMNO, Kampung Rawa Lenggeng. Turut menyertai PAS termasuk penyanyi terkenal era 80-an, Tengku Intan Tengku Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Dayangku Intan. Zul Amali yang berumur 40 tahun berkata, keputusannya menyertai parti itu sudah dibincangkan dalam kalangan ahli jawatan kuasa pemuda UMNO bahagian serta ahli di peringkat cawangan. Beliau juga berkata pihaknya bersama ahli akar umbi berasa tertipu dengan sikap dan tindakan kepimpinan parti terutamanya Presiden Zahid Hamidi yang bersekongkol dengan gabungan PH. Jadi rupanya mereka meletakkan jawatan karena mereka tidak menyokong keputusan presiden mereka sendiri, yaitu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam membentuk kerajaan perpaduan. Saya rasa sudah tidak sesuai untuk berada dalam parti yang penuh dengan kebatilan ini menurutnya. Lari dari prinsip asas perjuangan parti dan tindakan pemimpin UMNO yang coba mempermainkan suara ahli akar umbi. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan, adakah mereka saja yang berpikir begitu ataupun kenapa yang lain majority masih bersama dengan UMNO? Katanya, kami hilang kepercayaan terhadap Presiden UMNO karena segala tindakan yang beliau buat lari daripada keputusan yang dibuat dalam persidangan agung UMNO ataupun PAU. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah Zahid Hamidi telah melanggar keputusan yang sudah dipersetujui sebulat suara oleh seluruh UMNO di dalam persidangan agung UMNO atau bagaimana? Ahli akar umbi rasa sedih dan kecewa dengan tindakan yang dilakukan kepimpinan tertinggi parti. Jadi sampai bila ahli bawah ini hendak diperkudakan sedemikian, katanya. Beliau juga berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan borang keahlian menyertai PAS kepada Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Merangkap yang dipertuai PAS Negeri Sembilan, Rafi Mustafa, di kediaman ahli keluarganya di Kampung Rawa Lenggeng di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, setelah Ketua Pemuda UMNO ini, setelah Ketua Pemuda UMNO bahagian Seremban Zul Amali telah meletakkan jawatan di dalam UMNO dan direct menyertai PAS, bahkan seramai 50 ahli jawatan kuasa dan ahli biasa juga mengikut jejak beliau, mengikut jejak Zul Amali untuk meletakkan jawatan dan menyertai PAS. Jadi ini memang berita mengejutkan untuk Zahid Hamidi, tetapi dalam masa yang sama berita baik kepada Hadi Awang dan juga Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Saya boleh katakan ini mungkin satu kemenangan kepada Muhyiddin Yassin dan juga Hadi, tetapi kita tidak tahu sebab yang kita mau sekarang kestabilan politik. Adakah seramai
50 ahli ini dan juga seorang ketua pemuda UMNO bahagian yang meletakkan jawatan ini mampu menggoyahkan Zaid Hamidi dan juga kerajaan perpaduan hari ini. Apa komen Anda? Salam sejahtera Malaysia. Tidak lama lagi usul undi percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dilakukan. Jadi, sudah pasti ramai yang menantikan keputusan usul undi percaya ini. Namun dilihat, masih ada yang meroyan. Sehingga pagi ini masih ada yang meroyan, masih ada yang masih mempertikaikan keabsahan Perdana Menteri, bahkan MOU yang sudah ditandatangani oleh beberapa parti-parti gabungan di dalam kerajaan perpaduan. Sebelum saya teruskan berita hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Daripada Suara Merdeka, satu lagi tajuk yang menggemparkan saya dan saya ingin berkongsi dengan semua subscriber di luar sana. Muhyiddin sekali lagi buat kenyataan bahwa beliau khawatir Perdana Menteri akan guna perjanjian yang sama untuk gubal, pindah perlembagaan dan juga undang-undang. Pengurus CPN itu berkata, perjanjian tidak berperlembagaan tersebut membuka ruang untuk salah guna kuasa dan menyekat kebebasan ahli parlimen untuk membuat keputusan. Perjanjian persefahaman gabungan-gabungan parti dalam kerajaan, pimpinan Pakatan Harapan menurutnya tidak berperlembagaan. Sebelum saya teruskan, adakah perjanjian persefahaman gabungan-gabungan parti permufakatan ini yang sudah ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin gabungan parti politik di dalam kerajaan perpaduan ini berperlembagaan ataupun tidak? Sekiranya Anda tahu tentang ini, Anda boleh komen di bawah, kita boleh berkongsi pendapat. Menurut Suara Merdeka, saya memandang serius perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh gabungan-gabungan parti dalam kerajaan, pimpinan PH yang mewajibkan ahli-ahli Dewan Rakyat dan parti masing-masing untuk mengundi usul-usul tertentu di Dewan Rakyat, termasuklah undi percaya kepada Perdana Menteri, yang mana kegagalan mereka berbuat demikian akan menyebabkan mereka kehilangan kerusi parlimen yang disandang. Perjanjian ini adalah bercanggah dengan perkara 49E, Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki ahli Dewan Rakyat mengosongkan kerusi hanya apabila mereka melompat parti. Undang-undang anti lompat parti tidak menghalang hak dan kebebasan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk mengundi di Dewan Rakyat. Tidak ada mana-mana bahagian dalam perkara 49E berperlembagaan persekutuan yang menghendaki seorang ahli Dewan Rakyat mengosongkan kerusinya jika beliau tidak menurut arahan parti dalam pengundian mana-mana usul atau undang-undang. Malah, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Penyata Jawatan Kuasa Pilihan Khas menimbang RUU Perlembagaan Pindaan Nomor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Jadi tuan-tuan dan puan semua, berdasarkan peruntukan dalam perkara 49E Perlembagaan Persekutuan dan Penyata Jawatan Kuasa Pilihan Khas yang disebutkan, saya percaya perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh parti-parti gabungan dalam kerajaan PH adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah. Perjanjian yang tidak berperlembagaan ini menunjukkan seolah-olah Perdana Menteri tidak yakin beliau akan mendapat sokongan majoriti menurut Muhyiddin Yassin, dan ini diterbitkan di Suara Merdeka. Jadi apa komen Anda dengan berita hari ini? Bagi saya, MOU yang sudah ditandatangani itu sudah pun ditandatangani dan tidak ada apa-apa pun berlaku. Maknanya mereka semua sudah setuju. Jadi apa lagi nak dipertikaikan? Mereka boleh kata pula MOU itu dibatalkan dan tidak sah menurut perlembagaan. Jadi bagaimana komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia melalui channel ini. Terima kasih semua.